Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, cik puan, dapat sama-sama kita kumpul lagi pada petang ini bagi membincangkan ataupun bagi meningkatkan ilmu diri kita, khususnya di dalam ilmu fardu ain. Terima kasih yang baru masuk. Tuan-tuan, cik puan yang baru masuk boleh bantu follow, share dan tap like. Baik. Jadi seperti biasa tuan-tuan cik puan, petang-petang macam ni kita santai-santai je lah. Biasa siapa yang dah biasa masuk live kita dia tahu lah. Tapi tak apa, tak ada masalah. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Boleh bantu tuan-tuan cik puan tap like dulu. Tap like. Apa petang ni kita nak cerita benda yang dia bukanlah benda yang berat tetapi penting. Dia perkara yang asas tetapi sangat-sangat penting. Sebab apa? Ramai orang zaman sekarang ni kan, mereka banyak belajar perkara yang tinggi-tinggi. Banyak ambil ilmu yang tinggi-tinggi. Tetapi dalam keadaan tidak lepas asas. Kan? Jadi di situ terdapatnya ada kesalahan lah. Kesalahan dalam prosedur ilmu tu. Ada silap sedikit. Ilmu tak salah kan. Kita tak menyalahkan ilmu. Tetapi ada di kalangan kita zaman sekarang ni, mereka tersalah. Dia bukan salahnya. Tersalah pilih jalan. Ni yang hati-hati, bahaya ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kan? Ingat dulu mula-mula nak belajar ilmu agama. Rupa-rupanya memang betul ilmu agama, rupanya bukan tahap dia. Kan? Itu yang paling penting tu. Belajar ilmu kena tahu. Nak belajar ilmu kena sedar diri tuan-tuan cik puan. Ramai orang sekarang ni belajar tapi tak sedar diri. Maksud macam mana tu ustaz? Dia tak tahu ilmu agama. Jadi dia belajarlah ilmu agama. Tetapi dia belajar ilmu yang terus tahap tinggi. Orang kata apa? Jenis tahap yang level-level orang alim, level-level ulama. Dia darjah 1. Kan? Sepatutnya ilmu yang dia patut belajar darjah 1. Dia ambil pula ilmu yang level university. Memang pening lah dia. Jadi dia pening kat situ. Pening, bila mana pening habis lah. Rosak ilmu. Kan? Jadi insyaAllah petang ni macam biasa lah. Kita cerita ulang-ulang. Jadi Ustaz, macam mana nak betul? Bagaimana yang dikatakan betul? Saya kata belajar ilmu kena ada prosedur. Kan? Kena step by step. Ingat perkara tu Belajar ilmu kena step by step. Tak boleh lompat. Kan? Tak boleh lompat. Dia tak boleh terus. Ustaz, saya tak nak belajar, saya nak terus tinggi. Gitu. Okey. Jadi apa yang dikatakan asas? Yang dikatakan asas adalah ilmu fardu ain. Terima kasih yang dah follow. Yang baru masuk boleh bantu follow, share dan tap like. Follow, share dan tap like. Baik. Jadi itu dia. Untuk siapa yang orang kata apa? Baru-baru nak belajar, baru-baru nak memahami agama. Gitulah. Dia punya ayat dia gitulah. Kan? Baru-baru nak mendekati agama ni, kena belajar ilmu fardu ain. Jangan terus skip. Jangan terus skip belajar ilmu. Asas kena kuat. Ingat tu dia. Ilmu agama ni asas kena kuat. Bila mana asas kita kuat, insya-Allah yang lain-lain tu semua boleh faham dah. Mudah, bukan faham apa, mudah difahami lah. Bila mana ada
ustaz lain ke ajar benda yang dah tinggi sikit, kita pun dah faham perkara tu. Oh, ini asas dah kuat ni. Gitu. Baik, cantik Jadi ini yang saya nak cerita kat tuan-tuan cik puan. Inilah perkara yang paling asas. Orang kata inilah nama dia dasar. Dasar struktur ilmu. Yang dia paling atas. Tapi dia punya nama tu dasar lah. Asas lah, asas senang kata. Mudah faham lah asas. Tuan-tuan cik puan kalau ada soalan boleh tanya. Baik Ada soalan insya-Allah boleh tanya. Soalan berkaitan dengan fardu ain insya-Allah boleh tanya. Kena masuk kelas darjah 1 betul. Tuan Khairul. Baik. Saya nak cerita kat tuan-tuan cik puan. Yang pertama sekali, yang paling tinggi lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Dasi. Okey. Ini biasa dah saya cerita. Biasa dah ulang. Tapi ada orang nak tanya juga. Bila mana ada orang tanya saya kena jawab lah. Baik, terima kasih. Yang baru masuk boleh bantu follow dulu. Follow, share, tap like. Yang belum follow, follow dulu Baik. Yang paling tinggi lah. Ni orang kata pun yang paling atas. Okey. Paling atas ni ilmu lah. Okey. Ilmu. Baik. Lepas tu ilmu pecah berapa? Ilmu pecah 2. Ilmu pecah 2 je. Dia tak ada ilmu pecah lain. Memang 2 je. Apa dia? Yang pertama ilmu dunia. Yang pertama ilmu dunia. Yang kedua ilmu akhirat. Yang kedua ilmu akhirat. Dia tak ada ilmu lain. Dia tak ada ilmu lain. Memang 2 ni je lah. Dunia dengan akhirat. Dia tak ada. Ustaz ada tak ilmu tak ada. Yang macam pelik-pelik tak pernah dengar tu. Dia 2 ni je. Okey. Tapi macam biasa lah. Kita dalam live ilmu dunia insya-Allah tuan-tuan cik puan semua tahu kan? Tahu tak ilmu dunia ni tuan-tuan cik puan? Cuba respon sikit. Hari ni kita ulang. Memang kita ulang daripada asas. Tahu tak ilmu dunia? Siapa tahu ilmu dunia? Cuba respon sikit. Ke tak tahu? Ustaz, ilmu dunia ni apa Ustaz? Okey. Kalau tak tahu susah hidup ni. Okey, tak apa. Tak tahu tak apa, saya bagi tahu. Soal ni macam kenal ni tak apalah, dengar je lah. Apa maksud dunia Ustaz? La ilaha illallah. Dunia pun tak tahu. Ush. Ada sahabat kita tanya tuan-tuan cik puan. Dunia, apa makna dunia? Cuba siapa-siapa tahu apa makna dunia? Apa makna dunia? Siapa tahu? Cuba respon sikit. Kan? Dunia itu bumi yang berputar. Ada orang kata dunia ni bumi yang berputar. Dunia tu fana. Power ni. Ni Tuan Khairul ni dah tinggi ni. Apa? Jawab, cuba jawab. Kan? Biasa orang tanya je. Dunia akhirat. Dunia ni apa tuan-tuan cik puan? Apa makna dunia? Cuba respon. Baru 2 orang yang respon ni. Yang lain mana ni? Mana yang lagi 100 orang ni? Cuba respon sikit dunia. Ke tak tahu dunia apa? Habis lah kalau tak tahu dunia apa ni. Perkara yang tak beri manfaat setelah daripada mati. Nampak tak? Dunia tu hanya tumpangan semata-mata. Kehidupan. Power ni. Okay. Saya pernah nampak Ustaz. Pernah nampak. Alhamdulillah. Tak apa, kalau nampak tegur-tegur lah. Dunia adalah sesuatu yang akan ditinggalkan. Tempat beramal. Dunia tipu-tipuan. SK Seri Sinaran. Dunia tempat persinggahan sebelum mula kehidupan abadi. Okay. Dunia ni dia adalah bolehlah dikatakan tempat SK Seri Melati. Seri Melati. Kan? Dia antara jalan menuju ke akhirat. Dah, itu je. Senang faham lah. Okey? Senang faham gitu.
Macam mana tu Ustaz? Tak faham lagi lah. Okey lah. Ni saya tak lukis, saya tak lukis. Ni saya cakap secara asas, secara umum lah, secara umum. Bagi orang awam mudah faham. Kita pada yang pertama, kan? Sebelum kita masuk di alam dunia, kan? Sebelum kita masuk di alam dunia, kita berada pada satu alam roh. Dipanggil alam roh. Lepas tu barulah kita masuk pada alam dunia. Ni lah yang kita hidup sekarang ni, alam dunia. Dan nanti kita akan berpindah pada satu alam yang lain. Apa dia? Alam barzah. Alam barzah. Okey? Dan barulah yang terakhir sekali di mana alam akhirat. Senang lah. Alam rahim, alam rahim. tertinggal. Minta maaf lah tuan-tuan cik puan. Biasalah, saya ni manusia juga tuan-tuan cik puan, kadang lupa. Minta maaf lah. Itulah, biasalah manusia kan. Minta maaf tuan-tuan cik puan alam rahim, betul. Dan alam roh, lepas tu pada alam rahim, lepas tu pada alam dunia. Lepas tu baru pergi pada alam barzah. Barulah pergi pada alam mahsyar. Allah bagi lupa jelah. Baik. Alam Lauh Mahfuz, Lauh Mahfuz bukan alam. Lauh Mahfuz bukan alam. Lauh Mahfuz adalah papan catatan kehidupan makhluk. Itu dia. Bukan alam. Kita tak ada hidup dekat alam Lauh Mahfuz, tuan-tuan cik puan. Okey, faham Sini dah faham belum? Dah faham ke belum? Oh ni cerita beralam je. Tak apalah, kita tak apa, ni pun bagi rasa lah, bagi rasa. Dia bukanlah perkara fardu ain, tetapi tahulah juga. Tahu, kenalah tahu juga. Jangan tak tahu apa-apa. Bahaya kalau tak tahu apa-apa ni. Faham Okey. Dunia ni apa? Dunia yang tempat kita sekarang ni lah. Alam yang kita berada sekarang ni. Ni nama dia dunia. Okey, faham Nak terangkan juga ke apa ilmu dalam ilmu dunia ni? Tak payahlah kot, kan? Tak payah. Ke nak terangkan juga? Terima kasih. Yang baru masuk ni dah follow belum ni? Cuba follow dulu. Masuk tak follow, rugi tuan-tuan cik puan. Rugi tak follow. Follow dulu. Tap like jangan lupa. Tap like jangan lupa Okey, saya cerita sikit Okey. Ilmu dunia, ilmu yang selain daripada ilmu akhirat. Okey. Ilmu dunia selain daripada ilmu akhirat, itulah ilmu dunia. Apa dia Ustaz? Alah, yang biasa belajar kat sekolah tu, kan? Kan dekat sekolah kan ada subjek akademik dan subjek agama. Betul lagi. Tak apalah, bawa faham je lah tuan-tuan cik puan. Contoh apa? Bahasa Melayu, matematik, sains, lagi apa lagi? Biologi, sejarah. Tu semua ilmu dunia. Ilmu dunia. Okey. Tu dia. Ilmu akhirat pula, ilmu akhirat baru kita masuk. Baru kita masuk pada ilmu akhirat. Jadi, saya kata ilmu dunia kita tak ajar. Ilmu dunia tak ajar. Okey. Kita hanya mengajarkan ilmu akhirat sahaja tuan-tuan cik puan. Okey. Tu dia. Dan lain nama ilmu akhirat ataupun boleh panggil lagi ilmu agama lah. Ilmu agama. Pun sama juga ilmu akhirat. Ilmu agama pun ilmu akhirat juga. Kalau orang kata ilmu akhirat, itulah ilmu agama. Kalau orang kata ilmu agama, itulah ilmu akhirat. Okey. Ilmu akhirat pecah berapa tuan-tuan cik puan? Ilmu akhirat pecah berapa lagi tuan-tuan cik puan? Cuba respon sikit. Cuba respon sikit. Ilmu akhirat pecah berapa? Macam ngajar budak sekolah Memang betul. Ini ni sebenarnya ni, ini level tadika ni tuan-tuan cik puan. Ni bukan level darjah 1 ni. Ni tadika punya level ni. Kan? 3. Ada yang kata 3, ada yang kata 2. Okey. Yang kata 3, yang kata 2 ni cuba respon sikit. Tuan Khairul kata 2, fardu ain dengan fardu kifayah. Yang kata 3 ni apa? Yang kata 3 ni cuba bagi tahu saya. Apakah ilmu yang 3 tu? Cuba respon sikit, nak tahu juga. Apa? Sebab saya takut saya
macam tak cukup apa lah, macam kurang ilmu pengetahuan. So kita tanya lah, kena tanya juga. Yang jawab 3 ni macam mana? Usul fiqh, usuluddin, tasawuf. Power ni. Usul fiqh, usuluddin, tasawuf. Dia tak apa, nanti kita terangkan. Dia yang betulnya 2 je tuan-tuan cik puan. Yang betulnya ilmu akhirat pecah 2. Okey, yang pertama fardu ain. Yang kedua fardu kifayah. Inilah dia ilmu akhirat. 2 ni je. Okey. Fardu ain, fardu kifayah. Lepas tu masuk pula. Kan? Masuk pula. Apa itu ilmu fardu ain? Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa itu ilmu fardu ain? Fardu maksud dia apa? Fardu maksud dia wajib. Dua-dua ni wajib lah. Dua-dua ni maksud dia wajib. Fardu wajib. Okey. Fardu ain orang lain buat, kita tak payah. Itu pada fardu kifayah. Itu pada fardu kifayah. Okey. Fardu ain, fardu maksud dia wajib. Ain maksud dia setiap mukallaf. Inilah dia maksud fardu ain. Okey. Fardu kifayah, fardu sama juga wajib. Kifayah sebahagian mukallaf. Itu dia. Itu jawapan yang paling tepat. Ni dia. Ni jawapan yang paling tepat lah. Bila orang tanya, apa itu ilmu fardu ain? Kena jawab. Fardu ain maksud dia ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap mukallaf. Dia, kalau cakap setiap orang boleh tak? Dia setiap orang tak kena. Tak kena. Kan? Kalau cakap setiap mukallaf, itu baru betul. Itu yang paling tepat. Okey? Sebab apa? Sebab mukallaf dia ada ciri-ciri. Mukallaf ada ciri-ciri dia. Okey. Sama juga macam fardu kifayah. Bila orang cakap apa itu ilmu fardu kifayah, kena jawab ilmu yang wajib dipelajari oleh sebahagian mukallaf. Jangan cakap orang lain dah buat, kita tak payah buat. Itu tak tepat tu. Itu orang panggil apa, macam dengar-dengar. Ni dengar-dengar ni. Okey? Jadi ni faham ah? Faham belum ni? Ni saya ajar ni faham ke tak ni? Ke macam pening-pening? Kan? Kalau faham, respon faham tuan-tuan cik puan. Kalau tak faham, bagi tahu. Tak faham, tanya. Tak faham, jangan diam. Kan? Jadi kalau belajar, faham, tak faham, tanya. Okey? Alhamdulillah faham. Faham cantik tu. InsyaAllah faham. Jangan risau. Ini semua ni darjah 1. Darjah 1. Okey, ni semua ni darjah 1. Baik, seterusnya. Pergi pula pada ilmu fardu ain. Berapakah pecahan ilmu fardu ain? Ilmu fardu ain pecah 3, tuan-tuan cik puan. Fardu ain pecah 3. Fardu ain pecah 3. Okey. Yang pertama ilmu tauhid. Yang kedua ilmu fiqh. Yang ketiga ilmu tasawuf. Inilah dia. Okey. Ada kelas rakaman tak? Kita bukan setakat ada kelas rakaman. Kita ada kelas live. Tapi itu kelas grup tertutup lah. Kita ada kelas yang tertutup. Kalau ini jangan risau. Ini yang saya cerita dalam live. Ulang-ulang. Biar. Sampai muntah pun tak ada masalah.
Ulang kaji balik pelajaran ni. Ni kena ulang kaji balik ni. Sebab apa? Ini tuan-tuan cik puan ni. Kena ingat ni. Ingat sampai mati. Tak boleh lupa. Kalau lupa apa? Kalau siapa lupa, dia wajib belajar semula. Wajib belajar semula. Okey. Tu dia. Kalau Ustaz, saya memang tak boleh ingat, Ustaz. Siapa yang tak boleh ingat, wajib dia belajar sampai mati. Tak boleh meninggalkan belajar. Faham tuan-tuan cik puan Ni dah tap-tap like belum ni? Cuba tap-tap like. Tap-tap like. Lepas tu share. Share banyak-banyak. Ajak kawan-kawan lagi. Ajak kawan-kawan masuk. Ingat harus dikerjakan. Jangan ingat tapi diam. Betul. Dia dah belajar, kan? Dah belajar, kena amal. Dah belajar, kena amal. Okey, faham Seterusnya. Inilah dia. 3 ilmu fardu ain. Kalau ada orang kata, ada lagi ilmu. Ilmu fardu ain bukan 3, Ustaz. Bukan. Ada 10. Tu kena tanya dia tu. Itu rujuk kitab mana? Kena tanya juga tu. Ni siapa ngajar ni? Fardu ain ada 10 ni. Dia tak boleh, betul ke? Gitu. Okey? Tu dia. Faham Kena jelas ni. Jelas. Dah jelas, kita masuk lagi. Seterusnya. Bagaimana yang dikatakan lepas fardu ain? Saya nak tanyalah tuan-tuan cik puan. Siapa dekat sini, dia dah settle fardu ain? Cuba respon. Kita tanya sikit. Siapa dekat sini yang dia dah settle fardu ain? Dia dah belajar ilmu tauhid, dah belajar ilmu fiqh, dah belajar ilmu tasawuf. Cuba respon. Siapa yang dah settle? Jawab je, dah settle. Siapa yang belum settle, cakap je, belum settle, Ustaz. Okey. Ataupun siapa yang tak belajar? Jawab juga, tak belajar, Ustaz. Cuba respon. Kita tengok. Belum. Belum settle lagi Belum settle ke belum belajar? Belum, tapi nak belajar lagi. Belajar tapi nak belajar lagi. Belum. Saya belum Ustaz. In progress. Belum settle. Ramai yang masih belajar tak ada seorang pun yang settle bahagian ilmu tu, Ustaz. Ada. Siapa, Ustaz? Ulama dah settle. Orang alim insya-Allah dah settle lah. Yang belum settle ni apa? Yang biasa jawab belum settle ni biasa orang awam. Orang awam yang jawab belum settle. Okey? Samalah, kita pun sama juga. Dah. Saya pun sama. Saya pun masih belajar lagi. Saya pun dengar lah, belajar juga. Kan kalau saya kata saya dah settle lah, habis rosak. Okey. Ni dia. Jangan risau tuan-tuan cik puan. Ini belum masuk ilmu lagi ni. Ini penerangan. Ini nama dia structure. Ini nama dia kedudukan ilmu. Kan? Tuan-tuan cik puan pernah dah belajar kan kedudukan ilmu. Ingat tak dulu-dulu waktu darjah 1 kan cikgu kan dah terangkan kedudukan ilmu ni. Ada ingat tak? Ke tak ada belajar? Kan? Ini dulu ni. Sebenarnya cikgu dah pernah cerita dah. Tapi biasalah dulu kita kan main. Dulu waktu darjah 1, ingat tak dulu tengah belajar tu kan? Kita lepak belakang, keluar pintu belakang. Tu yang lupa, tak ingat. Sedangkan ini cikgu dah belajar dah. Okey. Belajar di mana? Alhamdulillah, Puan Julia. Saya rasa macam tak ada je, Ustaz. Tak ada, tak apalah. Tak ada masalah lah. Sebenarnya cikgu dah ajar dah. Cumanya cikgu tak terangkan lah. Ni fardu ain, ni fardu kifayah gitulah. Dalam usul fiqh pun dikatakan, ada imam mazhab, ada bahagian yang tidak tahu tentang fiqh, Ustaz. Semua ke? Adakah semua imam? Tak adalah. Mana ada semua imam? Kan? Itu Allahu Akbar. Kalau dah ulama, kan, level ulama, kita tak boleh kata dia tak pandai. Kan? Okey, tu dia. Cantik lah tu. Dia sebenarnya ada. Cuba tanya balik. Balik ni kan,
Kalau ada kontak cikgu-cikgu, cakap cikgu. Dulu cikgu dah ajar kan? Ni kan? Saya lupalah cikgu. Okey. Tu dia. Jadi memandangkan semua tak settle lagi, kita belajar. Kita belajar. Baik. Saya nak tanyalah tuan-tuan cik puan. Ilmu fardu ain dalam ilmu tauhid. Bagaimanakah yang dikatakan lepas fardu ain dalam ilmu tauhid? Macam mana? Siapa boleh jawab? Kalau boleh jawab, cuba respon sikit. Bagaimana yang dikatakan lepas fardu ain dalam ilmu tauhid? Okey. Cuba respon. Tahu sifat 20. Okey. Bukan tak pandai ustaz, tapi belum menemukan tadqiqnya ustaz. Tak apalah, kita orang awam je lah. Kita orang awam belajar ni lah. Asas dulu. Dia kalau pada usul fiqh tu sebenarnya dia dah tinggi dah. Untuk orang awam pada usul fiqh itu perkara fardu kifayah. Kan? Itu dia. Nak masuk apa tu? Nak tahu dalam-dalam sangat tu, kita ni tuan-tuan cik puan, kadang rukun solat pun tak ingat lagi. Rukun solat pun tak ingat lagi. Okey. Jelas tak okey. Itu tak apa. Kan? Kita jangan dalam dulu. Ni asas tu. Ni bukan tinggi tuan-tuan cik puan. Jangan tinggi dulu. Sifat ketuhanan. Okey. Yang dikatakan lepas pada ilmu tauhid, kan? Dia ada pecahan dia. Dia ada pecahan dia. Okey, berapa pecahan ilmu tauhid tuan-tuan cik puan? Cuba respon. Dia siapa yang dah belajar jawab kena laju. Berapa pecahan ilmu tauhid tuan-tuan cik puan? Siapa tahu? Tahu respon tahu. Tak tahu cakap je tak tahu ustaz. Senang je. Lepas ni kalau saya tanya, kalau tak tahu cakap je tak tahu. Tak tahulah ustaz. Okey. Tu dia. Sebab apa? Sebab kalau semua dah tahu, baru saya boleh laju sikit. Tapi kalau ada yang tak tahu lagi, tu yang saya kena cerita. Okey, faham Tak tahu, tak tahu. Kalau tak tahu tak apa, jangan risau, saya cerita balik. Okey, ilmu tauhid pecah 4. Ni dia. Ilmu tauhid pecah 4. Siapa yang ada pen kertas, kan? Siapa yang ada pen kertas boleh tulis. Tulis dulu tulis. Cuba. Islam, iman dan ihsan. Okey, macam ni. Bila sebut Islam, iman dan ihsan, kan? Itu masuk pada fardu ain. Dekat mana? Saya stop dulu pada 4 pecahan ni. Masuk pula pada yang tadi tu. Ada orang tanya, Saif Palasin tanya kan. Dia cuba jawab Ilmu tauhid cerita pasal apa? Ilmu tauhid perkara berkaitan dengan akidah. Ni. Ilmu tauhid akidah. Okey. Faham Ataupun kalau tuan-tuan cik puan ada kitab, dalam satu kitab. Kitab Risalatut Tauhid. Dia menceritakan tentang Allahumma salli Muhammad. Jap saya tengok jap. Mabadi' ilmu tauhid. Terima kasih yang bagi gift pada Mabadi' ilmu tauhid. Dia kata apa? Asas-asas lah, dasar-dasar ilmu tauhid. Dia kata apa? Ilmu tauhid dia ada nama lain dia. Ilmu tauhid juga dinamakan sebagai ilmu akidah. Ilmu tauhid juga dinamakan sebagai ilmu kalam. Dan ilmu tauhid juga dinamakan sebagai ilmu usuluddin. Tu dia. 4 perkataan ni ilmu yang sama. Kalau ada orang kata ilmu tauhid sama erti dengan ilmu akidah, sama erti dengan ilmu kalam, sama erti dengan ilmu usuluddin. Okey, faham Kat situ faham. Lepas ni jangan tanya, Ustaz ni tak ajar ilmu tauhid, Ustaz. Dia ajar ilmu apa? Dia ajar ilmu kalam. Samalah tu. Samalah tu. Okey.
Nak rujuk mana Ustaz? Boleh rujuk dalam kitab Risalatul Tauhid. Okey, Risalatul Tauhid. Haji Abdul Ghani Yahya. Ni. Kitab Risalatul Tauhid. Boleh rujuk. Ataupun lain dia apa? Rukun iman. Cerita berkaitan dengan iman. Samalah. Inilah ilmu tauhid. Iman. Okey. Seterusnya. Ilmu fiqh pula cerita pasal apa? Ilmu fiqh perkara berkaitan dengan syariat. Syariat. Ataupun hukum syarak. Hukum syarak. Okey. Segala perkara yang kita lakukan di atas muka bumi ini, semuanya ada hukum. Semuanya ada hukum. Belajar ilmu ada hukum. Belajar ilmu fardu ain ada hukum. Belajar ilmu fardu kifayah ada hukum. Solat ada hukum. Semua ada hukum, tuan-tuan cik puan. Okey. Fiqh dengan fiqh sama kan? Ya betul, samalah. Fiqh, fikih tu semua sama. Sama erti. Okey. Ataupun lain dah apa? Pasal rukun Islam. Fiqh ni apa? Rukun Islam lah. Kan? Solat, puasa, zakat. Cumanya ada pecahan lain, kan? Itu pada apa? Itu pada bab ibadat sahaja. Dia ada lain. Dia ada pada bab munakahat, ada pada bab muamalat, ada pada bab jinayat. Dia ada pecahan-pecahan dia. Okey. Nafsiyah, salbiyah, makni, maknawiyah. Itu pada sifat 20. Tu pada sifat 20. Tahu? Sabar-sabar. Sekejap lagi kita lalu. Jangan risau tuan-tuan cik puan. Kita lalu semua. Kita lalu semua. Okey. Ni nak bagi apa? Ni nak bagi faham dulu. Nak bagi faham kedudukan ilmu. Ni nama dia apa? Inilah kedudukan ilmu tuan-tuan cik puan. Kan? Selama ni, sebelum-sebelum ni, kita belajar ilmu agama. Betul tak? Betul lah. Kita belajar ilmu agama. Banyak ilmu agama kita belajar. Cumanya, kalau contohlah di kalangan kita, adakah keseluruhan di kalangan kita, mereka mengetahui di manakah kedudukan ilmu yang mereka belajar sekarang? Khusus di dalam ilmu agama. Khusus dalam ilmu agama. Ramai orang sekarang ni cakap nak belajar ilmu agama. Kan? Pantang dengar ustaz ngajar ilmu agama. Ustaz ni ngajar ilmu agama. Ustaz B ngajar ilmu agama. Ada 10 ustaz ngajar ilmu agama. Sebab itulah dalam kitab Pelita Penuntut, terjemah daripada Risalah Ta'limul Muta'allim, Tariqut Ta'allum, daripada Al-Alamah Syekh Zarnuji. Ulama kata apa? Mak kata apa? Belajar ilmu juga kena ada adab. Nak belajar ilmu pun kena ada adab. Dia kata apa? Yang utama, kalau nak belajar ilmu agama, carilah guru yang mengajarkan ilmu tauhid dulu. Nombor 1, ilmu tauhid dulu. Okey. Itu dia. Yang pertama tauhid dulu. Barulah pergi pada fiqh. Bukan nak kata settlekan tauhid dulu baru fiqh dan tasawuf. Tak. Tapi lebihkan belajar pada ilmu tauhid. Lepas tu dalam masa yang sama belajar juga ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Tapi zaman sekarang ni ramai orang mereka tak faham kaedah. Ni. Mereka bukan tak faham, mungkin tidak diberikan penjelasan. Tidak diberikan penjelasan. Kan? Banyak melebihkan pada perkara apa? Perkara fardu kifayah. Inilah yang berlaku di kalangan masyarakat sekarang ni. Banyak melebihkan perkara fardu kifayah berbanding fardu ain. Sehingga kan merasakan perkara fardu kifayah itu lebih utama daripada fardu ain. Kan? Itu dia. Ini yang kita risau tuan-tuan cik puan. So, pada fardu kifayah mereka banyak pada perkara-perkara yang sunat. Bukan nak kata sunat tak bagus, bukan. Tapi ingat, nak buat sunat, settlekan yang wajib dulu. Okey. Faham Okey. Jelas? Kalau jelas, cantik. Seterusnya, pergi pula pada ilmu tasawuf.
Okey. Ilmu tasawuf adalah ilmu berkaitan dengan akhlak. Akhlak. Ni dia. Akhlak. Ataupun lain dia ihsan. Inilah dia. Susunan dia. Faham? Banyakkan ilmu amal, banyakkan ilmu fardu ain, fardu ain. Okey. Ni dia. Inilah kalau orang kata apa-apa, ingat, inilah 3 perkara ni. Jangan terkeluar. Jangan terkeluar. Ataupun jangan terpesong terpesong. Baik. Dah settle ni kan? Okey. Ilmu yang tinggi ambil tasawuf baru rendah diri. Kalau tak, anak-anak belajar dan datangkan sombong pula. Dia belajar sama-sama. Sebab itulah kita kata 3 ilmu ni dia tak boleh berpisah. Dia tak boleh berpisah. Dia kena belajar sama-sama. Sambil belajar ilmu tauhid, belajar juga ilmu fiqh dan tasawuf. Okey. Faham Sebab itulah kan, pada ilmu tu ni semua ni kena belajar. Gitu je. Nak bagi settle macam mana nak settle ustaz? Senang je. Belajar semua. Okey, seterusnya. Ilmu tauhid pecah 4 Dah dapat kan? Ilmu tauhid pecah 4. Okey. Yang pertama, ilahiyah. Yang pertama, ilahiyah. Yang kedua, nubuwah. Yang ketiga, sam'iyat. Dan yang keempat, mumkinat. Inilah dia 4 perkara dalam ilmu tauhid. Okey. 4 perkara dalam ilmu tauhid. Ilahiyah, nubuwah, sam'iyat, mumkinat. Nak settle fardu ain pada ilmu tauhid, kena settlekan 4 perkara ni. Kalau settle 2 je ustaz, macam mana? Tak lepas lagi. Tak lepas lagi. Kena settle semua, betul? Kena settle semua. Jangan buang salah satu. Okey, seterusnya pergi pula pada ilahiyah. Okey, masuk pula pada ilahiyah. Nak settle pada ilahiyah, kena settle 3 perkara. Kena settle 3 perkara. Nampak tak tuan-tuan cik puan? Settle 3 perkara. Yang pertama, perkara yang wajib. Yang kedua, mustahil. Yang ketiga, harus. Ini dia. Pada ilmu ilahiyah, wajib settle ni. Wajib, mustahil, harus. Sama juga macam ilmu nubuah. Nubuah pun nak settle, kena belajar 3 pecahan ni. Wajib, mustahil, harus. 3 pecahan ni kena settle. Okey. Ustaz ada kelas tertutup ke? Ada. Kita ada kelas tertutup. Siapa yang nak daftar kelas tertutup boleh. Kan? Kelas kita insya-Allah baru kita buka kelas baru ni baru pertama kali. Okey. Siapa yang nak daftar boleh. Cumanya kita ada yuran sedikit lah. Ada yuran sikit. Okey. Tak mahal pun tuan-tuan cik puan. Sebulan hanya RM50 sahaja. Okey. Tu dia. Nak daftar macam mana? Nak masuk kelas ke? Kalau nak saya bukakan beg kuning. Dia ada kat dalam beg kuning tu, cuma saya tak buka lagi. Saya cerita sikit. Kelas kami setiap hari Jumaat malam. Ni kalau untuk pelajar barulah, pelajar baru. Kita ada kelas setiap hari Jumaat malam. 8 malam sampai pukul 10.30 malam. Tu dia. Setiap hari Jumaat. Ada video rakaman. Disediakan video rakaman. Boleh daftar online ataupun offline. Dua-dua boleh. Kan? Yuran pendaftaran dalam beg kuning. Nak daftar sekarang ke nak daftar nanti sekejap lagi? Kalau nak daftar sekarang, saya buka lah beg kuning. Tuan-tuan cik puan ni.
Sekejap, saya buka. Siapa yang nak daftar boleh tekan dekat beg kuning. Ni dia. Kita belajar apa? Belajar 3 ilmu ni tuan-tuan cik puan. Okay? Kita akan belajar 3 ilmu ni. Semua belajar. Okay. Maaf Ustaz nak tanya. Kalau orang yang dah belajar tapi lupa, dikira belum lepas fardu ain, betul tak? Betul. Betul. Kalau dulu dah pernah belajar. Ustaz, dulu saya dah pernah belajar dah Ustaz benda ni tapi lupa. Itu dikira tak belajar. Dia sama level dengan orang tak belajar. Jadi kenapa? Kena belajar semula lah. Belajar semula. Okey. Jadi tu kat dalam beg kuning tu, itu kalau itu yuran pendaftaran. Kan? Yuran pendaftaran. Nanti saya akan masukkan kat dalam grup tertutup. Yuran bulanan hanya RM50 saja tuan-tuan cik puan. Belajar 4 kali sebulan. 4 kali sebulan. Belajar ni. Dan kita juga belajar kaedah berkitab. Kita bukan belajar silibusnya tuan-tuan cik puan, saya terangkan. Cara pembelajaran kita bukanlah belajar mengikut silibus. Belajar satu bab tak. Kita belajar keseluruhan. Dan nanti tuan-tuan cik puan akan mendapat 3 kitab ini. Tuan-tuan cik puan akan dapat 3 kitab ni. Yang pertama pada ilmu tauhid. Dia gelap pula. Kenapa gelap ni? Baru terang. Okey. Saya nak masuk macam mana Ustaz? Tuan Sulaiman kan dah masuk. Tuan Sulaiman kan dah masuk. Okey. Yang pertama akan dapat kitab ni. Kitab Matan Faridah pada ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Belajar apa Ustaz? Belajar sifat 20. Kita akan belajar akidah ahli sunnah wal jamaah, al-asyairah wal maturidiyah. Itu yang kita akan belajar. Kena cakap ni, kena cakap. Kan takut orang tanya, Ustaz, belajar ni tauhid mana tu Ustaz? Tauhid 3 ke Ustaz? Habis lah. Kita tak belajar tauhid 3 tuan-tuan cik puan. Kita belajar sifat 20. Belajar sifat 20. Kena cakap tu, kena cakap. Kan? Kita ada kelas bersemuka dekat Johor. Saya orang Johor. Betul. Asy'ariyah Maturidiyah. Kita orang Johor yang memakai Asy'ariyah Maturidiyah. Seterusnya yang kedua, pada ilmu fiqh kita akan menggunakan kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Ustaz ada guna kitab lain ke Ustaz? Ada. Tapi kitab lain tu menjadi rujukan. Menjadi rujukan saja. Tulisan Jawi, betul. Tulisan Jawi. Memang Jawi lah. Tulisan Jawi. Apa? Sebab kita ni orang Melayu tuan-tuan cik puan. Kenapa kena guna bahasa Jawi tu Ustaz? Kenapa tak guna bahasa lain? Kerana ulama' dah tulis bahasa Jawi, kita ikut bahasa Jawi. Kan? Kita ikut lah guna, ada pondok, ada, kalau guna kitab Arab, gunalah. Tapi kalau dalam kelas kami memang semua pelajar kami guna kitab Jawi. Kalau guna kitab Arab susah. Kan? Guna kitab Arab, nak kena belajar bahasa Arab lagi satu. Satu nak kena belajar bahasa Arab lagi. Nak kena belajar Nahwu Sharaf. Kita orang awam ni, tahu kita guna kitab ulama' alam Melayu. Okey. Guna kitab alam Melayu. Baik. Memang kita guna bahasa Jawi. Dan kita juga mengambil barakah daripada ulama'. Bukan kita saja-saja. Ustaz, kenapa tak guna tulisan Rumi tu Ustaz? Siapa tulisan Rumi ni kadang bila dah ditukarkan daripada tulisan Jawi ni apa? Kenapa ambil Jawi tu Ustaz? Kenapa tak ambil Rumi? Yang pertama, kitab Jawi ni ada barakah, ada barakah. Barakah daripada para ulama'. Penulis kitab ni lah. Kan? Seterusnya, Jawi ni dia mengambil betul-betul terjemahan daripada, dia menterjemahkan daripada kitab Arab. Gitulah. Nak bagi senang faham dia. Sebab tu kadang-kadang kalau kita ada baca bahasa Jawi ni, dan sesungguhnya kan berkata ia. Tu dia. Karangan dari siapa? Nama pengarang kitab ni adalah Syekh Daud Al-Fatani.
Boleh tengok dekat sini, nampak tak ni? Karangan Abdul Fakir Fani Muhammad bin Ismail Daud Fatani. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Tu dia. Ustaz, tarikh last untuk daftar kelas bila? Tiada tarikh last. Dan kelas kami pun insya-Allah kita akan belajar daripada kulit ke kulit. Ustaz, berapa tempoh pelajaran untuk habiskan 3 buku ni? Baik. Kalau ada orang yang bertanya saya, Ustaz, berapa tempoh belajar? Kan? Saya akan jawab, kita tiada tarikh tamat tempoh, tak ada. Tak ada. Sebab kita belajar memang daripada kulit ke kulit. Daripada depan ni belajar ni sampai habis. Sampai habis. Kan, jadi kalau saya nak kata, okey tuan-tuan cik puan, 2 tahun kita dah settle. Mungkin kalau 2 tahun saya cakap, 2 tahun settle baca. Faham tu, tak faham. Mungkin kalau 2 tahun tu, hanya beberapa perkara je kita faham. Kan, sebab kita juga mengambil kaedah para ulama. Kan, kalau tengok sejarah-sejarah ulama-ulama terdahulu. Kalau dalam kitab Pelita Penuntut, dalam kitab Pelita Penuntut kata apa? Seorang yang pelajar ilmu tu, nak kata betul-betul alim, minimum 40 tahun belajar. Barulah boleh digelar sebagai orang alim. 40 tahun tuan-tuan cik puan. Kan? Kita ni orang awam ni takkan nak 3 tahun je. Okey tuan-tuan cik puan, 3 tahun kita dah boleh settle kitab. Power lah. Tak adalah, saya bukan nak kata kita belajar lama, tak. Kan? Cumanya kita nak katalah, dalam hidup ni belajarlah. Selagi mana tak settle, selagi tu belajar. Dan ilmu fardu ain, dikatakan settle fardu ain adalah faham, ingat. Ni dia. Belajar sampai habis, faham, ingat. Selagi tak faham, selagi tu tak settle fardu ain tuan-tuan cik puan. Selagi tak ingat, selagi tu tak settle fardu ain tuan-tuan cik puan. Itulah yang dimaksudkan settle fardu ain. Bukannya kita belajar habis kitab lepas tu lupa saya dah settle. Bukan macam tu. Yang dikatakan settle fardu ain, faham. Keseluruhan, bukan sebahagian, keseluruhan. Itu dia. Ustaz, lama Ustaz. Yelah lama. Dunia pun tak lama. Kan? Lama ni Ustaz. Cakap, dunia tak lama dah. Ini juga menjadi bekal kita. Bekal kita di akhirat nanti. Kan? Kita bukan belajar kerana apa, bukan. Ustaz, ini ada exam ke Ustaz? Ini akan ada exam tuan-tuan cik puan. Siapa yang masuk kelas kami akan ada exam. Tapi kita cakap awal-awal, exam bukan dekat dunia. Exam bukan dekat dunia. Tapi exam kita dekat alam seterusnya. Tu dia. Okay, faham Jangan risau, dekat dalam kelas tak ada exam lah, tak ada exam. Ni belajar nak selamat ni. Okay, faham Jadi siapa yang nak daftar tu boleh tekan dekat beg kuning. Tekan dekat beg kuning, belajar. Memang dapat 3 kitab ni. Memang kita belajar 3 kitab ni tuan-tuan cik puan. Satu lagi saya lupa. Saya terangkan balik. Kitab Matla'ul Badrin. Ustaz, kenapa guna kitab Matla'ul Badrin? Sebab kitab Matla'ul Badrin juga pernah menjadi silibus sekolah agama negeri Johor. Tuan-tuan cik puan tahulah. Negeri Johor adalah negeri yang ada sekolah agama. Kan? Dan dulu pernah menjadi silibus. Seingat saya lah, tahun 70, 80-an macam tu. Siapa kalau sini, tuan-tuan cik puan, ada orang Johor, ada orang Johor kat sini? Cuba respon sikit, ada orang Johor tak? Yang mak ayah dia memang pure Johor lah. Pure Johor. Dulu belajar pun dekat Johor. InsyaAllah, kalau tanya mak ayah, kenal. Master Syafi'i. Kau master lama tak jumpa master. Pahang. Dia kalau siapa orang Johor, insya-Allah kenal lah ni. Saya tanya mak saya pun memang mak saya kata kenal. Mak saya memang kenal kitab ni. Okey, sebab apa? Dulu pernah belajar.
Dan mazhab Syafi'i. Fake mazhab Syafi'i. Kena cakap tu. Semua kena cakap, betul Ustaz? Semua kena cakap. Zaman sekarang ni semua kena detail. Orang tak boleh terapung. Dia selagi mana tak jelas, lagi tu orang akan bertanya-tanya. Tu Ali. Bertanya-tanya. Ustaz, ni fake mana ni Ustaz? Macam, itu lah, habis lah. Habis kalau tak, orang tanya, kena jawab lah. Kitab fake mazhab Syafi'i. Ni dia. Seterusnya yang ketiga, kita akan belajar kitab tasawuf menggunakan kitab Hidayatus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Nampak tu ni? Ni. Ni dia. Dan kitab ini adalah nukilan daripada kitab Siyarus Salikin. Sama juga, pengarang yang sama. Siyarus Salikin. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani juga. Dan kitab Siyarus Salikin juga diambil daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Ni yang kita pegang. Ni yang kita pegang. Okey. Jadi kalau orang tanya boleh jawab dah. Lepas ni boleh jawab setiap negeri lain kitab Ustaz. Dia ada yang sama. Ada yang sama. Cumanya ada yang berbeza lah. Cumanya kalau dia banyak berbeza pada kitab fake pun ada juga. Beza. Semua jugalah beza lah. Kan? Macam kalau kitab Matan Faridah, kalau kita orang awam belajar ni, tapi kalau tuan-tuan cik puan masuk pondok, mereka guna kitab Aqidatun Najin. Aqidatun Najin. Ni, guna kitab ni. Pun sama juga kitab Ilmu Tauhid. Ataupun kitab lain, boleh guna kitab Risalatul Tauhid. Sama. Sama. Ada juga kitab lain, Kifayatul Awam. Ni sama juga, semua kitab Tauhid sifat 20. Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau kalau ilmu fake, kami guna kitab ni. Ada yang lain, guru lain dia ajar kitab Safinah. Safinatun Najah. Tu dia. Ada juga yang gunakan kitab Allahumma shalli ala Sabilul Muhtadin. Kan? Tu dia. Ada juga yang guna kitab tu. Okey. Kalau kitab Hidayatus Salikin ni, banyak. Banyak. Okey. Kalau ilmu tasawuf banyak. Itu Salikin, lagi apa lagi? Banyaklah. Minta maaf lah, kadang kita lupa juga. Okey, jadi tu tu kalau siapa yang nak masuk kelas lah, saya cerita sikit. Okey. Gitu. Jadi siapa yang nak tu nanti boleh, sebab saya nak tutup dulu beg kuning, kita nak ngajar dulu. Kita ngajar dulu Ambil ilmu dulu tuan-tuan cik puan. Sekejap. Okey, settle. Dah settle baru masuk. Baik. Jadi masuk pula pada ilmu tauhid. Yang pertama pada ilmu ilahiyah yang dikatakan settle fardu ain. Settle fardu ain pada ilahiyah, apa dia? Wajib mustahil harus ni. Iaitu 20 sifat wajib bagi Allah. 20 sifat mustahil bagi Allah. 1 sifat harus bagi Allah. Inilah dia. Yang dikatakan. Dan ketiga-tiga perkara ini wajib belajar dengan dalil. Wajib belajar dengan dalil. Wajib sampai tahu dalil. Wajib sampai faham dalil. Lagi apa lagi? Wajib sampai boleh buat dalil. Gitu dia. Dan dalil di sini juga bukanlah dalil yang dalil nakli. Dalil yang perlu merujuk pada nas Al-Quran dan hadis. Tidak. Dalil di sini dikatakan orang awam settle fardu ain pada sifat 20 sampai dalil ijmali sahaja. Dalil ijmali sahaja. Kan? Ustaz, kalau dah boleh buat dalil, dah settle. Dah settle dah kalau dah boleh buat dalil. Kalau kena faham Jangan tahu buat dalil tapi tak faham. Tu pun tak settle lagi. Kan? Okey. Seterusnya.
Pada nubuah juga sama. Wajib, mustahil, harus. Apa dia? 4 sifat wajib bagi Rasul. 4 sifat mustahil bagi Rasul. 1 sifat harus bagi Rasul. Dan wajib juga belajar sampai dalil. Kena tahu dalil. Okey, faham Sampai sini faham tak tuan-tuan cik puan? Terima kasih yang baru masuk. Yang baru masuk boleh bantu follow, share dan tap like. Follow, share, tap like. Rugi tak tap like. Share. Rugi tak follow. Baik. Inilah dia perkara yang kita bawa. Okey Jelas. Masuk pula pada perkara sam'iyat. Okey. Sebelum tu saya nak tanya tuan-tuan cik puan. Ilahiyah ni pasal apa? Siapa tahu maksud ilahiyah? Cuba respon. Siapa tahu ilahiyah tu apa? Respon. Ilahiyah maksud dia adalah ketuhanan. Ilmu berkaitan dengan mengenal Allah. Mengenal Allah. Kan? Tu dia. Seterusnya, pada nubuah. Nubuah adalah kenabian. Kenabian. Seterusnya yang ketiga, sam'iyat. Sam'iyat adalah perkara ghaib. Sam'iyat adalah perkara ghaib. Mungkinat adalah perkara berkaitan dengan makhluk. Ini dia, mungkinat. Okey. Seterusnya, masuk pula pada sam'iyat. Sam'iyat apa? Perkara ghaib. Perkara ghaib. Okey. Iaitu apa dia perkara ghaib? Syurga. Lagi apa lagi? Neraka. Lagi? Pahala. Pahala. Lagi dosa. Apa lagi? Hari kiamat. Hari kiamat. Dah. Inilah perkara-perkara ghaib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Comel. Okey. Inilah dia perkara-perkara ghaib. Macam mana nak settle fardu ain pada perkara ghaib? Cuba siapa tahu? Macam mana nak settle fardu ain pada perkara ghaib? Tadi yang sini kita dah tahu dah. Nak settle fardu ain pada ilahiyah dengan nubuah, wajib belajar 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat harus bagi Allah dengan dalil ijmali. Kena nubuah sama juga, 4 sifat wajib bagi Allah, 4 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat harus bagi Allah dengan dalil. Tapi kalau sam'iyat macam mana? Macam mana yang dikatakan lepas fardu ain pada perkara sam'iyat? Macam mana? Cuba respon sikit. Okey. Macam mana? Ke tak tahu? Ke tak tahu? Tak tahu, respon tak tahu, tuan-tuan cik puan. Kan, kita duduk je duduk penat lagi. Macam mana? Tahu ke tak? Tak tahu. Tak tahu. Okey. Yang lain tahu tak? Tak tahu juga. Allahu akbar. Tak apa. Ilmu dunia, mat saya tak tahu. Dalil tak tahu. Dalil adanya syurga. Macam tu ke? Bukan. Bukan dalil, bukan. Iaitu apa? Yang dikatakan lepas fardu ain pada perkara sam'iyat dengan betul-betul. Siapa ada pen kertas, tulis. Jangan lupa tap like sekali. Follow jangan lupa. Follow. Yang penting follow dulu. Follow, share dan tap like. Buat tu dulu. Jadi yang dikatakan lepas fardu ain pada perkara sam'iyat adalah dengan cukup percaya sahaja. Nampak? Jelas tak? Yang dikatakan lepas
sam'iyat pada fardu ain adalah dengan cukup kita mempercayai perkara gaib, dah settle dah fardu ain. Senang tak tuan-tuan cik puan? Senang je. Kan? Susah tak? Tak susah lah kan? Tak susah kan? Kan? Mudah tak apa? Mudah je. So macam mana orang kata? Ustaz, ilmu tauhid orang kata susah, Ustaz. Kan? Kalau susah sebab apa? Susah sebab kita tak belajar. Susah sebab apa? Tak tahu prosedur. Itu yang susah. Kan? Kalau dah tahu prosedur, dah tahu asas, senang dia belajar. Tak susah. Susah mana ni? Fardu kifayah lagi susah. Ilmu ni saya dah belajar di sekolah agama. Ya betul. Alhamdulillah. Belajar, betul belajar. Dia kena faham. Dia belajar je tak cukup. Dia kena faham. Okay? InsyaAllah. Oh, Ustaz Nazmim. Alhamdulillah. Power ni. Ustaz ni power malu. Tak maaf Ustaz malu saya. Kita orang awam ni Ustaz. Okay. Terusnya. Ingat. Ni. Percaya je dah settle dah. Macam mana? Contoh orang tanya. Percaya tak adanya syurga? Percaya. Percaya tak adanya neraka? Percaya. Dosa pahala hari kiamat? Semua saya percaya. Dah settle dah fardu ain. Ustaz, ada tak fardu kifayah? Ada. Apa dia? Contoh orang tanya. Ustaz, bagaimanakah keadaan di dalam syurga? Bagaimanakah keadaan di dalam neraka? Itu fardu kifayah. Kalau tak tahu, tak dosa. Gitu dia. Kalau tak tahu, tak berdosa. Orang tanyalah, Ustaz, pahala macam mana Ustaz? Pahala? Tak tahulah saya. Tak tahulah. Dosa tak? Tak dosa. Kan orang tanya, Ustaz, hari kiamat tu ada tak? Ada hari kiamat. Bagaimanakah keadaan pada hari kiamat? Itu fardu kifayah. Kalau orang tanya, wallahu alam, saya pun tak tahu. Memang betul ada diceritakan dalam kitab. Kan? Sama juga macam di alam barzah. Alam barzah. Ada kitab yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi. Dia pada rahsia kematian, alam akhirat dan kiamat. Bagaimanakah keadaan-keadaan di alam akhirat tu, di apa, dekat alam barzah diceritakan bagaimana keadaan dia. Apakah soalan-soalan yang akan ditanyakan, suasana pada hari kiamat tu bagaimana, ada diceritakan. Tapi itu semua apa? Pada fardu kifayah. Terima kasih bagi gift, semoga dimurahkan rezeki. Yang penting fardu ain percaya. Cukup percaya. Kan? Baik, seterusnya. Pada makhluk. Ni pada mungkinat ni macam mana ni? Ni mungkinat ni paling orang selalu bahas. Orang selalu bahas pada perkara mungkinat ni. Makhluk ni ramai orang cerita pada perkara makhluk. Ni dia. Kan? Saya tanya tuan-tuan cik puan. Bagaimana yang dikatakan lepas fardu ain pada mungkinat? Siapa tahu? Siapa tahu respon tahu, siapa tak tahu cakap tak tahu. Kan? Tahu tak tuan-tuan cik puan? Cuba respon sikit, kita tengok ramai tak yang tak tahu. Respon. Cuba. Yang petang ni kita santai-santai je. Kan? Tinggi tak? Tak tinggi lah kan tuan-tuan cik puan? Macam tak tinggi lah. Ke tinggi juga? Ustaz ni cerita pasal makhluk ni Ustaz. Tak tahu tak apa, tak tahu tak apa. Okey. Saya nak tanya tuan-tuan cik puan. Pernah tak tuan-tuan cik puan dengar orang kata nak kenal Allah kena kenal diri? Pernah tak? Siapa pernah dengar orang kata seperti itu? Cuba respon.
Makhluk letak tempat makhluk, jangan letak kat sifat ilah, tu bahaya. Kenal diri, kenal Allah. Saya tanya tuan-tuan cepat, betul tak? Betul tak perkara itu? Nak kenal Allah, kena kenal diri. Betul tak? Kalau dah pernah, kena tanya lagi. Adakah betul perkataan jika kita nak mengenal Allah, kita perlu mengenal diri? Selagi mana tak kenal diri, selagi itulah kita takkan mengenal Allah. Oh ni ayat ni power ni. Biasa orang selalu guna tak? Puan Save Palestin kata betul. Kata betul ya. Okey, ada orang kata betul. Okey. Yang lain? Yang lain pun betul. Puan Syarifah kata betul. Okey. Yang lain macam ni, yang lain. Yang kata pernah tadi macam mana? Betul tak? Nak kenal Allah, kena kenal diri dulu. Kan? Kalau kita nak tengok tak, adakah kita ni satu jalan? Satu jalan. Okey. Baik. Yang kata betul ni, saya nak tanya lagi. Rujuk kitab mana? Rujuk kitab mana? Kenal kita mamluk, Allah bersifat malik. Okey. Pergi pula. Rujuk kitab mana yang mengatakan kita kena kenal diri baru kenal Allah? Okey. Macam mana? Ada tak? Ataupun perkataan tu dengar siapa cakap? Siapa cakap? Ulama yang cakap ataupun ustaz? Kan? Kokok dengar-dengar ada ustaz mana cakap ke? Kan? Tu dia. Sebab tu kita cakap tuan-tuan cik puan. Sebab inilah perkara yang kita ajarkan dalam kelas kita. Dalam kelas kami ajarkan perkara ini. Setiap perkara, setiap ilmu yang didapati, kan? Kena ada rujukan. Kena ada rujukan. Jangan pegang ilmu itu pada perkataan orang. Jangan. Terutama orang yang bukan ulama. Ni lagi bahaya. Ni lagi bahaya. Lepas tu kita cakap, kan? Ambil ilmu daripada ulama. Jangan ambil ilmu daripada orang-orang yang orang awam. Ramai orang zaman sekarang ni, mereka silap jalan pada perkara mana? Pada perkara mengambil ilmu ni. Tak tahu prosedur ilmu. Macam tadilah awal-awal saya kata kan, ramai zaman sekarang ni, orang nak belajar ilmu agama. Okey? Ramai orang sekarang cakap nak belajar ilmu agama. Pantang. Ustaz kata ilmu agama, dia belajar. Ustaz B kata ilmu agama, dia belajar juga. Habis semua, terabur. Kan? Sebab tu ilmu agama, kita dah ulang tadi. Pecah dua ni. Ilmu agama pecah dua. Okey. Jadi bila mana ada orang yang mengatakan nak kenal Allah, kena kenal diri, tanya dia balik. Tanya dia balik. Ulama mana yang mengatakan perkataan seperti itu? Dan apakah kitab yang menjadi rujukan? Ataupun ambilan kitab tu daripada mana? Okey? Sebab apa? Sebab setakat ni lah. Yang kita belajar dalam kitab memang ulama tak sebut. Nak kenal Allah, kena kenal diri. Memang betul, ada perkaranya. Kan? Kitab Matan Faridah, adakah kata kenal Allah, kena kenal diri Allah? Kita belajar juga kitab Matan Faridah ni, tapi macam tak ada pula. Belajar. Nak kenal Allah, kena kenal diri dulu. Makhluk ya makhlukat lah. Makhluk. Baik. Jadi saya ceritakan lah. Hikam. Okey. Ramai orang sekarang ni, zaman sekarang ni, ramai orang belajar kitab hikam. Betul tak tuan-tuan cik puan? Ni kita cerita sikit lah. Kita cerita sikit. Kitab hikam adalah kitab yang
menyusun perkataan-perkataan apa tu macam wali-wali Allah, kan? Ada hikam Tokku Pulau Manis, kitab hikam Ibnu Athaillah. Okey, itu dia. Kan? Dan untuk orang awam jangan belajar dulu. Jangan belajar dulu. Kenapa? Itu pada perkara fardu kifayah. Kenapa? Selagi mana tak settle fardu ain, ni sifat 20 tak settle, susah untuk kita nak memahami perkataan dalam kitab hikam tu. Dan boleh menyebabkan apa? Lagi zaman sekarang ni, orang beli kitab hikam, lepas tu baca faham sendiri. Lagi bahaya. Lagi bahaya. Sebab kita tahu, hikam tu belajar tu tak salah, kan? Cumanya itu pada fardu kifayah. Bukan fardu ain. Kan? Bukan fardu ain. Okey. Bang, boleh kalau kita ambil amalan daripada internet, boleh ke? Nak ambil amalan daripada internet, kan? Nak ambil amalan daripada internet, lepas tu kena rujuk kitab juga. Jangan main ambil je. Okey? Jangan main ambil je. Okey. Boleh belajar boleh, tapi berguru. Okey, nak belajar juga boleh juga. Tapi tanya dulu, fardu ain dah settle belum? Ni, sifat 20 dah settle ke belum? Kan? Kalau tak settle sifat 20, minta tolong tuan-tuan cik puan. Settlekan dulu. Kenapa? Ini fardu ain. Ini fardu ain. Ada syarahan versi awam, tapi sebaiknya tak payah. Betul, tak payah. Kan? Banyak lagi kitab-kitab tasawuf yang boleh kita ambil. Macam ni, betul. Penawar bagi hati. Macam kita belajar Hidayatus Salikin. Banyak lagi. Okey. Fardu ain. Mana ain tu cikgu? Mana ain tu? Ain. Ni ain. Betul. Betul. Kalau betul-betul guru yang betul, dia akan tanya anak murid dia. Ni nak belajar hikam ni, dah settle fardu ain ke belum? Fardu ain tak settle, nak belajar hikam. Habis lah. Memang kena, orang kata apa? Penampak sikit sekali lah. Ain tu maksudnya tiap-tiap individu, betul? Bukan tiap individu, setiap mukallaf. Ni dah tulis dah. Ain ni nampak tak? Oh, tak nampak anak panah ke tuan-tuan cik puan? Saya tunjuk warna biru lah. Ni. Ain ni maksud dia setiap mukallaf. Hikam apa ustaz nampak? Baru cakap hikam dah. Cakap hikam tu apa pula? Hikam ni dia betul. Okey. Ya betul. Kan? Sebab apa? Mukallaf pun ada ciri-ciri. Hikam ni dia kitab kalam wali Allah. Kalam-kalam ulama. Tetapi yang dapat difahami tu kalau memang kita belajar fardu ain. Kalau tak belajar fardu ain, belajar hikam memang tak masuk tuan-tuan cik puan. Pening nanti, pening. Macam tak jumpa jalan keluar. Bahaya. Sebab tu kita kata ni. Okey. Ustaz, kalau orang tu bisu sahaja, tak buta, termasuk mukallaf tak? Ya, betul. Kalau orang itu buta sahaja, bisu sahaja, bisu ni apa? Bisu ni, kalau bisu, tak, dia pekak. Dia tuli-tuli. Dia antara dua, tuli dengan buta. Okey. Tu dia. Faham? Termasuk masuk mukallaf. Tak boleh kalau bisu kan tak boleh cakap. Bisu kan tak boleh cakap. Tu jelah. Okey. Apa wujud ain ustaz? Wujud ain, wujud tu apa wujud? Wujud ke? Kena salah satu atau keduanya atau khilaf. Salah satu. Yang dikatakan mukallaf dia salah satu. Sama ada dia buta ataupun dia pekak. Kalau dia buta tapi tak pekak, dikira mukallaf. Kalau dia pekak tapi tak buta, dikira mukallaf.
Yang dikatakan tak mukallaf kalau dua-dua, buta dengan pekak. Baru tak dikira mukallaf. Okey. Wujud ain maujud ke? Power ni. Okey, ustaz, kalau belajar online dengan ustaz ke atau yang lain, saya anak murid. Tapi biasa saya ajar. Kalau malam saya ajar. Ada tak kaul yang hanya kata salah satu? Minta maaf lah, setakat ni kita tak jumpa lagi. Kan? Setakat ni saya tak tahulah kalau ada ulama yang mengatakan walaupun salah satu dikira mukallaf, tetapi yang saya belajar dia kena salah satu. Apa tu? Dia kena dua-dua. Dia tak boleh salah satunya. Okey, rasanya tu memang betul-betul ada ataupun rasanya? Dia kalau rasa-rasa tak boleh. Okey. Satu, kena rujuk guru. Kan? Bila kita belajar kitab, kita tak boleh belajar kitab faham ikut kita. Dengar tuan-tuan jawab ya. Bila mana kita belajar kitab, tak kisahlah Al-Quran ke, hadis ke, kitab para ulama ke, yang pertama tak boleh belajar baca kitab faham ikut faham kita, tak boleh. Tapi faham macam mana faham Ustaz? Wajib ada guru. Dan kita tahu guru kita tu memang betul-betul memahami perkataan kitab tu, barulah kita belajar dengan dia, baru dia akan terangkan maksud sebenar. Okey, faham tak tu faham? Itu juga adab belajar. Jangan siapa? Zaman sekarang ni kadang orang dia kata, Ustaz, saya baca Ustaz kitab ni. Saya baca Ustaz kitab ni. Lepas tu bila mana dia ajar, macam lain je dia punya syarah. Kita tanya dia, ni siapa ajar syarah macam ni? Kan? Saya ada ilmu Ustaz. Jadi saya syarah fahaman saya lah. Ini salah. Ini dia bertentangan dengan kaedah para ulama. Ramai tak orang jawab? Ramai. Contoh apa? Contoh baca hadis. Kan? Baca hadis tapi ikut fahaman sendiri. Salah tak? Salah. Kan? Memang betul dia baca terjemahan hadis tu, tapi tak baca syarah hadis. Baca syarah hadis tetapi tak ada guru. Ada dalam pokok iman. Tak apalah, yang kami pegang kena salah satu. Yang kami pegang dia kena dua-dua. Dua-dua baru dikira tak mukallaf. Kalau macam kitab Paku Iman, dia kitab baru. Saya tahu juga kan, dia cuma kitab baru. Kita mengambil kitab yang lama lah. Kita mengambil kitab yang lama. Bukan lama apa, maknanya memang yang muktabar lah, yang diguna pakai lah. Tak apalah, kalau nak pegang yang kitab Paku Iman, peganglah. Kita gitu kaedah kita lah. Dah asar dah ni. Siapa nak agak asar dulu. Okay. Tu dia. Bukan maksudnya kita menolak apa, tapi kita ikut pegangan guru kita lah. Maksudnya apa yang diajarkan oleh guru saya, itulah yang kita ajarkan. Kalau orang autism mukallaf tak Ustaz? Okey. Kalau autism kena tengok. Kena check dengan pakar. Saya dah cerita ni. Kalau dia major, dia tak dikira mukallaf. Major ni apa? Maknanya memang autism yang tak boleh fikir. Kalau dia minor ni apa? Doktor sahkan dia ini dikategorikan sebagai autism yang waras. Contohlah kalau doktor sahkan seperti itu, maknanya dia wajib dikira mukallaf. Okey. Minta maaf lah, saya guna bahasa rendah-rendah aje. Tuan Elfat ni kan. Kita kadang kalau guna bahasa tinggi-tinggi ni, kita pun tak belajar tinggi sangat. Saya ngaku lah, kita tak ada ilmu sangat. InsyaAllah, bahasa awam, insyaAllah kita faham lagi. Okey. Kalau betul, bahasa awam kita boleh faham lagi. Okey. Cuba guna perkataan yang mudah difahami oleh seluruh orang awam.
Okey. Kadar akil ya, kadar berakal, betul. Dikira kadar berakal. Maknanya doktor mengesahkan dia ni masih berakal lagi. Apa hukum solat zuhur di rumah kerana cuaca tak berapa panas? Solat zuhur di rumah kerana cuaca tak berapa panas. Macam mana tu? Dia itu masuk pada perkara afdal tu. Ni siapa ni? Lelaki ke perempuan? Yang solat zuhur kat rumah ni, lelaki ke perempuan? Okay. Kalau lelaki, dia afdal di masjid. Kan? Tu kalau orang tanya, sah ke tak sah? Sah. Cumanya afdal di masjid. Kalau perempuan, betul. Perempuan afdal di rumah. Okay. Tak kisahlah kita solat kat mana-mana. Yang penting solat. Sah, tetap sah. Orang asli termasuk mukallaf. Yang panah kapal tu. Orang asli dia okey. Bila nak sebut mukallaf, kena masuk pada ciri-ciri mukallaf. Nak cerita ciri-ciri mukallaf ke? Ni dah 4.5 ni. Saya tak yelah jawab sah je lah. Biarpun dah lewat. Ya betul, tak kisahlah dah lewat ke sah. Betul sah. Kan? Bila mana dia cukup 4 ciri-ciri mukallaf, yang pertama apa? Akil. Yang apa? Berakal. Yang kedua baligh, cukup umur. Yang ketiga baik panca indera, tak buta ataupun tak pekak dalam satu masa. Dan yang keempat sampai seruan Islam pada diri dia ataupun dekat dengan ulama. Bila mana cukup 4 ciri-ciri ini, maka dia dikira mukallaf. Dikira mukallaf. Okey. Macam contoh tadi kan, Tuan Elfat tanya. Okey. Sebahagian letak 5 syarat diutus Rasul. Itu kita tak pegang pada yang itu. Kita pegang pada 4. Pegang pada 4 perkara. Maknanya apa? Kalau tak ada Rasul, kita tak mukallaf. Maksudnya macam tu ke? Kalau macam tu bahaya lah. Tapi kita pegang 4 lah. Mungkin masukkan ahli fatrah. Ahli fatrah adalah mereka yang tidak sampai syariat pada diri dia. Macam contoh, orang yang hidup sebelum datangnya syariat. Sebelum datangnya syariat. Maka mereka bergelar sebagai ahli fatrah. Okey, faham Betul. Betul, tak diutus Rasul. Betul. Tapi kalau cerita pasal orang asli tadi, kan tahu dulu. Kok orang asli tu dia tahu Islam ke? Cuma dia tak masuk je. Okey. Faham Ini tinggi, bukan tinggi ni, tapi soalan yang sepatutnya ditanyakan di privacy. Tak salah tanya, tak salah. Cumanya saya risau. Ada orang yang mendengar, mereka kurang faham. Itu yang bahaya kat situ lah. Kan? Sebab itulah, setiap perkara yang saya cakapkan dekat dalam sini ni, saya cakap tu, semua orang dalam live saya faham. Kalau ada seorang yang tak faham, boleh tanyakan. Boleh tanyakan. Kan? Kadang ni kita tanya tu sebab kita nak tahu. Kita nak tahu kan? Tak salah. Okay? Cumanya itulah. Kalau boleh tu soalan tu yang boleh saya jawab tu untuk orang awam faham ya sebab lupa. Tak apa, tak ada masalah. Okay? InsyaAllah Ustaz, senarai kitab tauhid yang orang awam, saya nak cari balik nama kitab tu. Allah. Banyak. Kalau tak pun boleh ni guna kitab Matan Faridah pun dah cantik ni. Orang awam ni sesuai sangat ni belajar Matan Faridah. Tak apa, sebab inilah perkara yang diajarkan dalam kelas kami. Ilmu tauhid kami menggunakan kitab Matan Faridah. Faridatul Faraid fi ilmi aqaid. Okey.
Apa hukum mandi junub guna 1 botol air mineral sahaja? Ush. Ada. Banyak lagi. Aqidatul Najin, Risalatul Tauhid, Kifayatul Awam. Tapi jangan, Ustaz boleh tak nak baca semua? Boleh. Tapi ingat, nak belajar semua, kena settle satu persatu. Lepas dah settle kitab yang pertama, baru pindah kitab yang kedua. Jangan belajar serentak semua kitab. Jangan. Okey? Itu juga bukan kaedah yang betul lah. Bukan kaedah yang tepat. Kitab tu lain-lain guru kan? Kalau alhamdulillah dah sampai. Kitab nak pindah guru pun kan, ni adab lah, adab. Nak pindah guru kena settle ilmu dulu. Contoh, guru tu ajar ilmu tauhid. Guna kitab Matan Faridah. Settlekan guru tu baru pindah guru lain. Betul, lain-lain pengarang, lain-lain pengarang. Okey. Cumanya kita menggunakan kitab-kitab yang lama. Kita menggunakan kitab-kitab lama. Maksud lama ni apa? Kitab yang memang digunakan oleh ulama-ulama terdahulu. Macam kitab Matan Faridah, kan? Kitab Aqidatul Najin, Risalatul Tauhid. Ini semua kitab-kitab ulama-ulama yang lama. 300 tahun dahulu. Okey. Tu dia. Tapi kalau kitab-kitab baru ni kita bukan tak boleh pakai, cumanya kita tak belajar lah. Saya cakap saya tak belajar lah. Okey, cantik Yang tadi tu, apa hukum mandi junub guna 1 botol air mineral sahaja? Kalau guna 1 botol mineral tu cukup untuk dia meratakan air seluruh badan, sah. Boleh tak? Boleh. Kan? Kalau tak boleh, kena cari air lah. Kena cari air. Kalau tak ada air, tayamum. Tayamum. Okey. Betul, memang dalam kelas kami guna memang kitab lama. Macam mana nak daftar? Okey. Siapa yang nak daftar kelas kami, kelas Fardu Ain kami, boleh tekan dekat beg kuning. Saya buka lah. Saya pun dah nak live ni tuan-tuan cik puan. Jadi siapa yang berminat nak join kelas kami, boleh tekan dekat beg kuning tu. Yang saya pin tu. Kitab Fardu Ain dengan kelas Fardu Ain. Kelas setiap hari Jumaat pukul 8 malam hingga 10:30 malam. Masa tu tak apa. Tak free tak apa. Boleh daftar tengok video rakaman pun tak ada masalah. Waktu lain ada tak? Kita ada 2 waktu. Hari yang sama, hari Jumaat. Cumanya yang pertama tu waktu pagi. Waktu pagi ni kelas-kelas untuk pelajar-pelajar lama. Pelajar yang dah lama lah. Sebab kalau yang kelas pagi ni pun kitab dah tengah-tengah. Kita dah masuk kitab tengah-tengah lah. Kalau yang malam baru mula. Malam kita baru mula. Baru kelas yang pertama. Okey Boleh. Kalau siapa yang nak daftar, tekan ni dulu. Okey. Tekan dekat beg kuning tu, tekan. Beli dulu, nanti waktu ada, nanti saya akan masukkan dekat dalam itulah grup WhatsApp lah. Nanti boleh tanya. Nanti boleh cakap, Ustaz saya nak daftar kelas malam, saya nak daftar kelas pagi, cakap je. Tapi biasa kalau yang sekarang ni order ni semua kita akan masukkan dalam kelas yang malam. Kelas 2 jam setengah. 2 jam setengah. Okey. Cikgu dari dulu aku tanya pada satu guru, tak ada jawapannya. Ku tanya, wujudnya kidam seperti apa? Sebab tu kena ni, tulisan pun kena betul. W-U-J-U-D, baru betul wujud. Ni wujud tu saya ingat sok bonjut dah. Dia kena tak betul-betul tulis wujud. Barulah kita faham. Kan kalau tulis salah ni takut saya yang salah baca. Wujud kidam. Baru betul wujud kidam. Kidam ni apa? Sifat Allah. Itu je lah. Wujudnya seperti apa?
Sifat. Mana ada bentuk sifat. Contohlah kalau orang tanya kita, awak ni baik tak? Contohlah, ni saya bagi gambaran, nak bagi faham. Lepas tu kita katalah, saya ni baik. Okey. Macam mana baik awak? Macam mana baik awak? Contohlah kalau orang tanya, Assalamualaikum bang. Salam. Abang ni baik tak? Saya baik. Macam mana baik abang? Adakah kita menunjukkan, contohlah, okey, ni baik saya. Baik saya bentuk 3 segi, contohlah. Ataupun kita tunjukkan perbuatan kita. Kan seperti itu. Sifat tak ada bentuk. Kalau orang tanya macam mana bentuk sifat, mana ada sifat yang ada bentuk. Kan. Baik, jadi ya, itu je lah. Nak tinggi-tinggi pun saya takut orang awam dia terbang. Jangan terbang. Belajar satu persatu. Lepas tu kena belajar step by step. Okay, insyaAllah. Itu sahaja tuan-tuan cik puan. Saya minta maaf lah. Saya pun dah nak end live ni. Minta maaf kalau ada terkurang. Kalau ada tersilap kata ke, minta maaf lah. InsyaAllah, jangan risau. Saya live setiap petang. Saya live setiap petang. Setiap pukul 3 petang. Saya akan buat live. Boleh tengok. Jika tiada aral melintang lah. Jadi insyaAllah tuan-tuan cik puan, itu sahaja daripada saya. Kan? Kita jumpa pada live yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow dulu. Follow dulu.